kemaluan. Jadi dalam pembicaraan 7 anggota ini dipecah kepada 7 fasal. Jadi yang terlepasnya fasal yang pertama pada menyatakan mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat yang terdahulunya adalah perut. Ini fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Fasal yang keenam dan yang ketujuh pada menyatakan 2 tangan dan 2 kaki. Ni 7 fasal pada membicarakan 7 anggota zahir. Jadi fasal yang kelima ni pada menyatakan faraj, kemaluan. Yang mana faraj ni asalnya adalah yang berlubang, melengkapi kemaluan lelaki dan melengkapi kemaluan perempuan. Cuma kadang-kadang digunakan faraj ni pada kemaluan perempuan. Tapi faraj ni bukan hanya kemaluan perempuan. Faraj adalah yang anggota yang berlubang melengkapi dubur. Itu dia panggil faraj. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan, ya Allah, bagi engkau manfaat, bagi engkau akan faraj, akan kemaluan, kerana kegunaan yang bangsa akhirat dan di hadapan, dan juga kegunaan bangsa dunia. Jadi Allah Ta'ala jadikan faraj bagi engkau ni kerana kegunaan bangsa akhirat, kegunaan akhirat, mana iaitu mengadakan anak dengan dia dengan faraj. Daripada faraj jadi anak. Anak tu satu bekalan yang besar kepada kita. Anak menjadi satu bekalan yang besar kepada kita. Jadi nak jadi anak ni dengan sebab faraj. Jadi Allah Ta'ala menjadikan anak dengan dia dengan sebab faraj. Ni sanda dengan sebab faraj ni, ini majaz jelah. Majaz fil isnad, ataupun dia panggil isnad majazi, yang mana Allah menjadikan anak dengan sebab faraj. Ini panggil apa ni? Majaz fil isnad dipanggil. Sanda yang majaz saja, tapi majaznya isnad majazi. Yang hakiki, yang sebenar-benarnya Allah menjadikan anak daripada tiada kepada ada. Tuhan buat daripada tiada kepada ada. Tuhan buat tak ada sebab apa-apa, tak ada guna apa-apa. Bukan guna faraj, bukan guna air mani. Allah buat daripada tiada kepada ada. Kalau Allah buat menggunakan bahan, menggunakan alat, dalam pengajian ilmu usuluddin dia panggil kan muttasil pada af'al. Kan muttasil pada af'al, tidak wahdaniyah pada af'al, tidak keesaan pada perbuatan. Kan muttasil pada af'al ni dengan bahawa Tuhan mengada, tetapi dengan menggunakan alat, dengan menggunakan bahan. Ini tidak keesaan pada perbuatan. Tuhan mengada daripada tak ada kepada ada. Ini pegangan kita. Kalau Tuhan mengada menggunakan alat, Tuhan mengada menggunakan bahan, maknanya Tuhan perlu juga kepada alat untuk buat apa-apa. Tuhan perlu juga kepada bahan untuk buat apa-apa. Jadi mana istighna Allah Ta'ala-nya? Kerana Allah nak buat kena ada alat, Allah nak buat kena ada bahan, Allah nak buat anak kena ada faraj, Allah nak buat anak kena ada air mani. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Yang kita duk kata Allah Ta'ala mengadakan anak dengan parah ni hak zahir dia gitu. Hak zahir dia gitu. Sebab Nabi Adam tidak dengan faraj, Hawa tidak dengan faraj, Nabi Isa bukan bercampur air mani. Makna Allah mengada daripada tiada kepada ada. Cuma yang Allah Ta'ala susung asbabnya
Dengan faras melalui percampuran air mani. Yang mana melalui faras serta percampuran air mani itu asbab yang disusung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang susung asbab seumpama tu. Sebab musabab Tuhan susung gitu. Tapi Tuhan menjadi bukan dengan menggunakan sebab musabab, cuma Tuhan susung gitu. Nak jadi orang, Tuhan susung asbabnya bercampur air mani. Nak tumbuh pokok, Tuhan susung asbabnya daripada benih. Daripada benih jadilah pokok, keluarlah pokok. Itu asbab yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menjadikan pokok bukan menggunakan benih. Allah menjadikan pokok daripada tak ada kepada ada. Tapi asbab yang Tuhan susungnya, Tuhan susung asbab, bubuh benih situ, semar benih situ, nanti keluarlah pokok. Semar benih situ pun susunan Allah, keluar pokok pun susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak panggil isnad majazi. Isnad majazi ni bukan kata hakiki dia gitu, bukan. Macam hak minggu lepas tu, hak dalam hadis, hak riwayat Bukhari Muslim tu, luqaimatun yuqimna sulbahu. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Hadis ni memang saya dah baca semua. Hadis mana Nabi sandar kepada asbab beberapa suap makanan yang membetulkan tulang belakang. Cukup dah untuk anak Adam ni, hasbabna adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup dah untuk anak Adam ni beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakang. Makan berapa suap boleh tegaklah badan, bolehlah awak ibadah. Kalau tak makan tak bangun. Kalau tak bangun awak ibadat mana? Jadi cukuplah beberapa suap yang membetulkan tulang belakang, tubuh kita boleh tegak, tubuh kita tenaga, kita boleh buat ibadah. Tapi Nabi kata beberapa suap makanan yang membetulkan tulang belakang. Adakah makanan bekah? Makanan bekah. Jadi boleh betul tulang belakang, boleh kita kata bengok, boleh sehat, boleh buat ibadat, mari daripada beberapa suap. Tidak. Betul tulang belakang Allah yang buat. Tu Nabi kata beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Itu Nabi sandar kepada asbab. Itu dia panggil isnad majazi, bukan hakiki gitu. Hakikinya sebenar-benarnya boleh betul tulang belakang atau Allah yang buat, bukan beberapa suap makanan yang memberi bekal. Atau tak ada pegangan. Sebab itulah dia ada percakapan isnad majazi. Sandar kepada asbab, sandar sementara, bukan hakiki. Pegangan kita tetap dah keesaan Allah pada perbuatan. Ni hak saya duduk peringat semua hak percakapan asbab. Sebab terdahulu ada orang belajar cakap asbab sikit, dia jatuh kapi lalu ke orang. Kena molek selera malam ni. Kena molek selera. Lauk pun memang kena dengan selera kita. Panggil apa? Paluk apa? Selera molek dengan kita. Oh malam ni kena selera molek. Ni apa cakap gitu? Kawan dia tegur. Dia cakap kena selera molek malam ni, maknanya kenyang lah. Dah kena selera molek. Kawan dia tegur lalu, mu apa cakap gitu? Bukan makanan yang buat jadi kenyang tu, Allah yang buat jadi kenyang. Mu cakap apa macam tak ada Tuhan ni? Kawan dia tegur lalu. Ni orang ngaji karut belaka ni. Ngaji karut belaka ni. Setakat cakap ni kena selera molek, jadi kenyang. Dia bubuh lalu nasihat. Mu cakap apa balas tu mengaji sangat tak ada Tuhan ni. Nasi yang jadi wi jadi kenyang ni. Ni orang jahil agama panggil. Orang tak faham hak percakapan isnad majazi. Sandar kepada asbab. Hakikinya tetap ada keesaan Allah pada perbuatan. Ni berat-berat sangat ni. Ngaji seumpama tu. Dia ambil mana tu? Ambil dari guru. Tengok molek guru tu ambil mana?
Tak tahu kok dia ngaji mana. Itu nyakit kan. Kita pergi ngaji dengan guru yang kita tahu dia ngaji mana. Ni nyakit. Ngaji mana dia? Tak tahu pun. Orang pakat pergi belaka. Bukan salah kecil-kecil tu. Itu salah berat. Itu hanya sandar kepada asbab. Sandar pada asbab dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dalam kitab-kitab pun banyak. Dan kitab-kitab tauhid pun sandar kepada asbab. Dan kitab-kitab fiqh banyak sandar kepada asbab. Kitab fiqh, air yang menghilangkan najis. Air boleh bekas ke? Tidak. Allah yang hilang najis itu. Pakaian yang menutupi aurah. Tak. Tertutup aurah bukan pakaian buat. Allah yang buat. Kalau kita berpegang pakaian tu secara tabii, secara semula jadi, secara bahasa dia, pakaian itulah yang menutupi aurah kita, pegangan, tu kafir ijma' ulama. Kalau berpegang, hanya bercakap, mujur kau ada pakaian, gitu je lah. Kalau tak ada pakaian, telahnya bulat lah jadinya. Tengok dia orang lah kitanya. Mujur ada pakaian, tertutup aurah kitanya. Hak cakap kita, hak ingat di hati kita, gitu juga. Ada pakaian lah. Ada pakaian, jadi kita keluar tak malu tak apa, ada pakaian. Tertutup aurah kita dengan pakaian. Ingatan hati kita gitu, pegangan kita dah, pegangan kita tetap dah. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita fiqh kata pakaian yang menutupi aurah. Itu asbab lah ke tu. Ada. Benda-benda yang tajam yang boleh menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai. Kulit bangkai kita nak samak dia, nak dab dia, nak samak dia, kita ambil benda-benda yang tajam. Kalau misal dulu dalam kitab tahi burung merpati, kalau dulu, sekarang ni asid lah. Jadi benda yang tajam ni lah yang boleh menghilangkan lemak di kulit bangkai. Dah. Allah yang buat, bukan tahi burung merpati. Itu pegangan kita. Kita nak istinja, ambil batu yang kasar, ataupun tiap-tiap benda yang kasar, macam tisu kasar, dia boleh menghilangkan najis yang kita nak istinja tu. Kita nak istinja basuh kecil, basuh berak, kita pakai batu ataupun tiap-tiap benda yang kasar, benda yang bukan licin lah, benda kasar yang boleh menghilangkan najis yang kita nak istinja. Batu ke benda kasar boleh menghilangkan. Tak, yang berlaku tu Allah buat. Itu pegangan. Kalau bab isnad majazi, kalau bubuh kafir tak ada orang Islam. Lepas tu pula itulah cakapan harian kita. Ni hak macam Nabi kata ni, samalah luqaimatu yuqimna sulbahu. Nabi kata rezeki aku di hujung pedang, daripada harta rampasan perang ghanimah. Adakah rezeki Nabi di hujung pedang? Rezeki Nabi daripada Allah. Itu hakiki. Macam kita lah. Itulah tempat cari rezeki kitanya. Tutup tempat tu habislah kita. Tak ada tempat rezeki kitanya. Allah ni rezeki mari Tuhan, bukan mari tempat tu. Ni hak lalu ni. Memang hakikinya rezeki tu mari Tuhan. Dan Nabi kata rezeki aku di hujung pedang. Zahirnya mari daripada harta ghanimah. Rezeki kita mari daripada pekerjaan kita. Bila tempat kita kerja tutup, tak ada lah, tertutup rezeki kita di situ. Rezeki di tempat lain banyak lagi. Kan? Tu orang panggil apa tu? Isnad majazi belaka. Sandar kepada asbab. Ini sandar kepada mengadakan anak dengan farash. Allah mengadakan anak dengan sebab farash. Ni hak sandar kepada asbab. Isnad majazi dia panggil. Hakikinya tidak, Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Jadi kegunaan farash hak bangsa akhiratnya
boleh ada anak. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Artinya berkahwin oleh kamu, berkahwin oleh kamu. Tanakahu dia bab tafaul, dia bina dia di musyarakah. Macam ta'awanu, tolong menolonglah kamu, gitu. Tanakahu, kahwin berkahwinlah kamu. Nak kata nak apa kan? Dia macam ta'awanu, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu. Tanakahu, kahwin berkahwinlah kamu. Ke mana? Pakak kahwinlah kamu. Tuan apa? Kalau tolong menolong, ni tolong menolong. Gi mari ya. Tu okey. Tolong menolong. Wa ta'awanu, tolong menolong. Tanakahu, nak terjemah kan? Kahwin mengkahwin. Yelah, kahwin ni tak boleh seorang. Kan? Dia kena tolong menolong lah. Faham tak ni? Dia panggil bina'u lil musyana. Dia panggil bina' lil musyarakah. Mana kena timbal bala. Tolong menolong kahwin. Tak payah dah. Berkahwin oleh kamu padang dah lah. Dah berkahwin tak ke seorang. Tu kan ni boleh kahwin seorang. Mana berkahwin oleh kamu. Ni Nabi perintah berkahwin oleh kamu. Siaplah hak mana tak kahwin lagi. Ramai kita tak kahwin lagi ni. Hak dah kahwin lagi ramai kita ni. Orang balik belaka duduk gipur nak pergi kedai tu set dah kahwin tu. Gedor dak kahwin. Tanakahu, berkahwinlah oleh kamu. Ni beramallah. Jangan tak beramal. Tubik sejik cari lagi. Berkahwin oleh kamu, nescaya. Jawab amat dia. Nescaya kamu mendapat anak-anak. Tu tepat mutabakah, tepat hak nak maksudnya. Anak tu. Anak ni mari dia mana ni? Dia mari daripada faraj. Jadi Nabi pun suruh kahwin supaya kamu dapat anak. Maka yakni kerana bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala ummah pada hari kiamat. Pada hari kiamat Nabi kata aku bermegah-megah. Aku bermegah-megah dengan kamu akan segala ummah pada hari kiamat. Nabi megah nak banding ummah-ummah lain. Ummah Nabi ni ramai. Makna apa sini? Maknanya kena anak ramai. Kena anak ramai lah. Sebab Nabi suruh kahwin kerana nak dapat anak. Bila dapat anak ramai, Nabi berbangga dengan kamu akan segala ummah pada hari kiamat. Jadi tak kena lah kita berkahwin macam Nabi suruh, tapi kita main duk racang keluarga pula. Tak apa nak betul. Nabi bukan suruh kahwin saja. Nabi suruh kahwin adalah untuk dapat anak. Hak nak cerita sini bab anak ni, nak dapat anak. Jadi maknanya kena anak ramai. Tak berapa nak belaga juga. Tak apa nak belaga lah kita ni. Kalau anak ramai, kadang-kadang ni orang pergi cek kesihatan pun dia tegur. Kerek sangat dia kata. Dia tegur kita. Dah. Anak berapa orang? Kalau sebut kata 3 orang, okey. 4 orang, okey. Kalau sebut 9, 10, lalu dah. Bulak mata-mata. Ramai. Ni Nabi nak ni Nabi nak biar anak ramai. Biar zuriat ramai. Nabi bermegah dengan ramai ummah pada hari kiamat.
Dan kita pun kita takut tak cukup makan. Tu bab persoalan makan lah tu. Takut tak cukup makan. Rezeki masing-masing ada rezekinya. Cukuplah makan. Tak boleh nak bermewah. Tak apalah, kodok-kodok sederhana. Kerja sedap-sedap, gajinya mahal, anak sikit. Orang ada kerja tu pula anak ramai. Jadi tukar tu. Orang yang kerja sedap-sedap, gaji mahal-mahal, anak tak ada berapa orang. Hak tak kerja mana, anak ramai. Dia pergi pondok-pondok pasir tumbuh, hak duk kelamin dalam. Duk kelamin dalam. Oh ya anak, jangan main, tak sudah tanya berapa orang. Foto pondok sepik je nak duduk mana. Anak dia hak besar sikit 7-8 tahun, dia buat pondok lah luar. Dia duduk pondok kelamin, tak besar mana. Adalah bilik kodok-kodok. Anak ramai. Bila anak dia besar sikit 7, 8, 9 ke, tak ada rumah dah lah. Dia buat pondok di kawasan budak-budak ni pula. Hak lelaki duduk kawasan pondok pelajar lelaki. Hak puang duduk asrama dia. Asrama mana dia buat bangunan ramai-ramai gitulah, duduk tidur dia ramai-ramai gitulah. Dia buat tepi rumah tok guru tu, duduk ramai-ramai situ. Ya. Jadi walaupun pondok tu dak besar mana, anak ramai tak masalah. Besar sikit duduk pondok dah. Duduk rumah mak ayah dia dah. Kalau kita kejut, Allah. Pondok dak besar mana, ramai pula. Beriang. Mana? Beriang. Tak, beriang panggil dah. Lama dia kata. Hak tu Nabi nak. Sebab apa? Sebab Nabi bermegah dan berbangga-bangga dengan umat pada hari kiamat. Lepas tu Nabi suruh berkahwin. Ini dia antara faedah farak hak bangsa akhirat. Jadi kalau kita berkahwin dengan niat kosak seumpama ni, besar pahala. Kita kadang-kadang berkahwin ni semata-mata nafsu. Kadang-kadang semata-mata orang duk tanya malu kat orang jangan gitu. Kita berkahwin niat kita lillahi ta'ala. Biar dapat anak, Nabi kita berbangga dengan ramai ummah pada hari kiamat. Sebab tu Sayyidina Umar mengatakan bahawa tidak aku kahwin melainkan kerana nak anak. Kerana nak anak. Biar ummah Nabi ni ramai. Tu. Kenapa tu? Kerana akhirat berkala tu. Kerana akhirat. Nak anak. Bukan kalau anak ni sehingga kan anak hak mati kecil itu boleh bagi syafaat pada ibu bapa pada hari akhirat. Dan anak hak mati kecil, hak mati sebelum balik ni kekal mendoakan bagi mak ayah dia. Dan anak yang mati sebelum balik ni dibilang amal soleh yang kekal lepas daripada mati. Ni. Mana? Bahkan ada mafhum pada satu hadisnya, sesiapa yang mati dan baginya 2 orang daripada anak, nescaya tertegah ia daripada api neraka. Sebab apa? Anak-anak ni akan tunggu di pintu syurga. Yang mana Allah Ta'ala perintah anak yang mati kecil ni masuk ke syurga, mereka tak mau masuk melainkan selepas Allah Ta'ala masukkan ibu bapa mereka ke dalam syurga. Ni hak anak hak mati belum balik ni. Hak besar, lagi besar dia punya manfaat akhirat kepada mak ayah. Hak ni cerita hak bab anak. Biar ada anak, Nabi kita berbangga dengan ummah yang ramai pada hari akhirat. Dan sabda Nabi SAW, ni hak kita dengar semua ni. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salas. Ni hak sama-sama kita dengar. Tambah-tambah pula masa nak ketik di rumah. Tahu?
Nak kutip di rumah, nak buat masjid ke, nak buat madrasah, nak buat tempat ngaji agama ke, ni biasa hadis orang-orang sebut semua ni. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Tempat kita naknya wa waladin salihin yad'ulah. Atau tempat nak. Artinya apabila mati manusia, iza mata ibnu adam, bila mati anak Adam, yakni mati manusia, nescaya putus oleh amalnya, nescaya putus oleh amalnya, melainkan daripada 3 perkara. Melainkan 3 perkara. Mana? Pertama, wakaf. Gitu je diterjemah. Sebab dia nak yang ketiga tu. Dia nak yang ketiga. Tepat nak bicara sini je lah hak anak tu. Apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalnya, melainkan daripada 3 perkara. Putus amal ni, putus pahala amal dia. Putus pahala amal, tak ada dah pahala amalnya, melainkan daripada 3 perkara. 3 perkara ni, mati dah anak Adam tu sekalipun tak putus pahala amal dia, walaupun mati. Tetapi 3 perkara ni sebelum mati pahala dah. Jangan kita faham 3 perkara ni dapat lepas daripada mati. Bukan. Faham tak hadis kata? Bila mati anak Adam, terputus segala amal dia. Seputus segala pahala amal. Terputus ni pahala amal ada. Lepas tu berhenti setakat tu. Melainkan 3 ni tak putus, dengan bahawa sebelum kita mati pahala dah. Cuma sebelum kita mati tu pahala 3 perkara ni. Cuma bila kita mati tak putus hak 3 ni. Faham tak? Kadang-kadang kita faham kan, lepas dia mati. Ni ini pahala kita lepas dia mati ni. Kita sedekah jariah, pahala kita lepas dia mati. Tak, pahala kita sekarang. Anak soleh, pahala kita sekarang. Macam pahala-pahala ibadat lain lah. Tapi ibadat-ibadat lain, kita mati je terputus, terhenti. Hak 3 ni tak terputus, tak terhenti walaupun kita mati. Kalau nak tunggu mati baru boleh pahala, buat masjid, jegung sutir masjid, umur panjang, lambat boleh pahala, nanti mati baru pahala. Ada mana pahala sekarang tapi tak putus walaupun kita mati. 3 perkara. Pertama, wakaf, sedekahun jariyah. Sedekah yang jariyah ni yang berpanjangan. Lepas tu diterjemah dengan wakaf. Dia jariyah ni mengalir, berlari, yakni berpanjangan. Arti dia panggil wakaf tu, hak berpanjangan. Sedekah ni beri dengan kosak pahala. Itu sedekah. Beri dengan kosak pahala panggil sedekah. Jariyah ni hak tak putus, hak berpanjangan. Dia terjemah dengan wakaf. Sebab apa? Sebab wakaf ni tak boleh nak kosek-kosek dah. Wakaf ni tak boleh nak kosek-kosek dah. Mana apa? Berpanjangan, tak boleh nak kosek dah. Hak harta wakaf. Ni jariyah ni. Cuma sekarang ni kadang-kadang harta-harta wakaf ni mudah orang nak peracur. Kadang-kadang bangunan tu comel lagi, dia peracur dah nak buat hak baru. Walaha boleh pakai lagi tu.
Boleh pahala kepada orang tua-tua dulu duk buat oleh kejadi besar tu bukannya mudah orang dulu. Boleh ke orang sekarang dia perutuh. Sebab apa? Nak buat besar. Sebab apa? Nak boleh projek. Dia pun perutuh. Hak jariah, hak mak ayah dia sendiri. Orang ni kan. Kita tengok ke masjid tu memang adalah mungkin orang ramai mungkin jadi ada ketika-ketikanya tak muat. Tapi bangunan tu kalau kita kata kok boleh pakai puluh tahun lagi. Puluh tahun lagi boleh pakai bangunan tu. Yang nak kosek tu apa? Carilah tempat lain. Buat tempat lain. Mana bangunan ada tu turun tarah daripada tempat Jumaat, tak buat Jumaat. Tapi kekal. Kalau masjid kekal masjid. Tapi tak jamek dah lah sebab tak buat Jumaat. Mana aku boleh pakai? Aku boleh pakai. Ni contoh. Tahu Bandar Permaisuri, Kampung Buluh. Orang dulu panggil Kampung Buluh. Dia ni Kampung Buluh Kuala Berang tau. Kampung Buluh Kuala Berang tu Kampung Buluh lain. Ni Kampung Buluh Permaisuri sekarang ni dia panggil Bandar Permaisuri. Tahu masjid dia kat mana? Kita daripada Terengganu nak pergi Jertih, habis bandar sebelah kanan atas bukit. Itu masjid dia sekarang. Masjid sebelum tu, sebelah kiri sebelum masuk bandar, hak sebelah kanannya pejabat POH. Tahu? Orang Terengganu mana? Tahu tak? Hak belah kanan selepas habis bandar, sebelum sapa pejabat daerah, jabat tanah tu, hak baru sangat dah. Hak sebelum tu. Sebelum kita masuk Bandar Maisuri tu belah kiri, hak belah kanan dia pejabat POH, bukan gitu? Betul lah ni. Saya pun takut salah kau. Kan? Macam mana bangunan masjid itu? Adakah masih lagi boleh digunakan? Masih lagi boleh digunakan. Orang sembahyang berjemaah lagi di situ. Tahu tak ni? Kemudian hak belah kiri tu, adakah itu hak pertama? Bukan. Dia ada masjid yang sebelum daripada tu. Hak tu lama dah tu. Tapi ada lagi masjid yang lebih dahulu daripada hak tu. Mana duduk masjid tu? Lepas ada masjid hak kata belah kiri tu, kita pergi depan sikit ada traffic light. Tahu? Ke kanan pergi ke Merang. Ke kanan pergi Merang. Kita masuk ke kanan, dalam lebih kurang 50 meter, tengok sebelah kiri. Situ Masjid Al-Aqsa. Sampai sekarang masih lagi digunakan. Di situlah dibuat pasti apa semua di situ. Tapi nak ceritanya, bangunan tu masih lagi ada. Kalau kira-kira di situ 3 masjid. Hak baru benar atas bukit belah kanan, hak sebelum tu belah kiri, hak asal benar, hak jalan Merang. Mana apa ni? Hak orang lama kekal, berpanjangan, tak kosek. Boleh pakai pun. Tak ada apa-apa. Gimana? Ni cerita hak nak kekal ni. Orang lain ni mungkin dia ada strategi lain tu, wallahu a'lam lah. Cuma kita kiranya, jadi kalau kita putus hak orang tua-tua dulu, jadi tak berpanjang aja kejadiannya. Kan? Itu yang pertama. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ilmun yuntafa'u bih. Sini ilmu apa ni? Sebut kata ilmu, balik pada ilmu yang sebenar, iaitu ilmu agama. Adakah ilmu dunia tak masuk sini? Ilmu dunia tak masuk sini pada pembicaraan ni. Tapi kalau ilmu dunia tu dapat bagi manfaat kepada manusia, dia ada kelebihan dia pula. Bukan tak ada kelebihan. Tapi disebut kata ilmu pergi pada ilmu syariat, ilmu agama. Adakah ilmu dunia ni tak ada faedah langsung, tak ada boleh pahala langsung? Ilmu dunia sekalipun, kalau ada manfaat untuk kegunaan dunia, dia akan dapat kelebihan juga. Tapi kita nak cerita sini ilmu syariat, ilmu agama kita nak cerita sini.
Mana ilmu dunia kalau kena dengan kita letak untuk ummah, untuk kegunaan agama, untuk manfaat agama, kita akan boleh pahala juga. Jadi yang keduanya ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Dan ketiga, ni tempat mutabakah dia ni. Dan ketiga tempat yang kita nak dengan tajuk kita ni, hak farash dapat anak. Dan ketiga, anak yang beriman, yang mendoa baginya, bagi anak Adam yang mati tadi. Ketiga, anak yang beriman. Dalam hadis itu anak yang soleh. Dalam terjemahan anak yang beriman. Kan? Dalam hadis waladin salihin, anak yang soleh. Dalam terjemahan anak yang beriman. Lepas tu setengah kitab waladin salihin ay waladin mu'minin. Ada setengah kitab ay waladin muslimin, anak yang Islam. Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Janji anak tu beriman jadi bekalan yang tak putus kepada ibu bapa dia sudah meninggal. Beriman. Sama ada anak ni soleh ataupun tak soleh, janji beriman, mak ayah akan dapat pahala. Sebab kalau sebut kata soleh dengan makna soleh hak sebenar-benar, payah nak capai soleh ni. Sebab soleh ni adalah setinggi-tinggi makam syariah. Setinggi-tinggi makam syariah adalah makam soleh. Jadi kalau waladin salihin, makna soleh hak sebenar-benar tu barulah mak ayah dapat pahala yang berpanjangan. Oh, payahlah jadinya. Di soleh hak kita duduk doa dalam tasyahud akhir tu, wa ala ibadillahis salihin. Soleh tu siapa? Al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin. Tu soleh. Siapa solehnya? Orang yang menunaikan sekalian hak-hak hukum hakam hubungan dengan Allah, dan orang yang menunaikan hak-hak hukum hakam hubungan sesama manusia. Itu soleh. Hubungan dengan Allah, hukum hakam dengan Allah, baik. Kemudian hukum hakam sesama manusia pun baik. Itu baru soleh. Mana sesama manusia? Hukum hakam kita dengan keluarga kita macam mana? Tanggungjawab kita dengan keluarga kita macam mana? Tanggungjawab suami dengan isterinya macam mana? Tanggungjawab mak ayah dengan anaknya macam mana? Tanggungjawab kita dengan saudara mara kita macam mana? Tanggungjawab kita dengan jirannya macam mana? Tunaikan sekalian, apa panggil soleh. Inilah sepanggil setinggi-tinggi maqam syariah. Ini soleh. Nak sapat makam soleh ni jauh lah, payah lah. Kadang-kadang kita hak kitanya bak amal ibadat kita, bak kewajipan asas hubungan kita dengan Allah, dengan ilmu fardhu'ainnya, dengan amal fardhu'nya clear selesai, bak pegangan selesai, bak amal zahir selesai, bak amal batin selesai, tapi kita keluarga kita dah heran pun, anak bini kita tak dah heran pun. Tu dah soleh gitu. Solehnya menunaikan hukum hakam hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Itu soleh. Tapi soleh di sini maksudnya apa? Mukmin. Janji anak tu ada akidah, anak yang beriman, sama ada hak amal dia ni amal soleh belaka ke, capu soleh retek, toleh retek. Mak ayah tetap dapat pahala daripada amal kebaikan yang dilakukan oleh anak yang beriman. Syaratnya anak tu beriman. Maka anak ni menjadi bekalan akhir pada mak ayah. Hak inilah farash yang
bangsa kelebihan kegunaan hak bangsa akhirat. Kemudian dia ada panjang sikit cik, ada tambahan laginya hak berkaitan dengan hak yang ketiga, anak yang beriman yang mendoakan baginya bagi anak Adam yang mati tadi. Mendoa ni di doa ni tak qaid, tak syarat. Cuma biasanya anak akan berdoa. Cuma kita sebagai anak dituntut selalu berdoa. Sebab itulah disebut dengan berdoa. Berdoa saja ke? Tak. Dia tak kait dengan berdoa, dia tak syarat dengan berdoa, tapi kebiasaannya anak akan berdoa. Dan juga kita sebagai anak memang dituntut sentiasa mendoakan kebaikan kepada ibu bapa kita. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, ditulis baginya, bagi manusia yang mati tadi ini, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, tiada segala amalnya yang jahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.